ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pagi ini dapat sama-sama kita akan salat subuh berjemaah. Kemudian mungkin ada satu pengisian yang boleh kita isi pada pagi ini. Anak pun tak tahu nak isi apa ni. Nak kongsi apa? Bagi cara dengar sikit. Apa tadi? Korban? Apa? Hibah. Apa hibah? Hibah. Oh, hibah. Hibah ya. Maulah lah. Okey, baik. Haji bagi cadangan suruh kongsi hibah. Boleh, insya-Allah taala. Ada satu tajuk daripada tajuk muamalah lah. Cuma hibah ni tuan-tuan kebiasaannya dia di hujung lah. Kerana muamalah ni kalau tuan ingat dulu saya pernah kongsikan ada dua kategori atau dua segmen. Pertama ialah muamalah yang bersabit dengan hal-hal yang membawa kepada keuntungan yang kita sebut sebagai muamalah komersial, atau dalam setengah istilah disebut sebagai muamalah pertukaran. Dia di antara dua pihak dan kebiasaannya dia untuk keuntungan ya. Itu satu bentuk muamalah lah. Contohnya jual beli, al-bai'. Jual beli kebiasaannya untuk kita dapat untung lah. Betul tak? Ada orang jual beli tak saya untung. Ada juga, dia beli banyak tu, dia banyak tu ada. Itu kita panggil bi' amanah. Bi' amanah ialah bila kita jual satu barang, kita bagi tahu harga dia yang sebenar berapa dan kita tak ambil untung. Ya. Bi' amanah ni ada tiga lah. Pertama, kita ambil untung. Yang kedua, kita tak ambil untung. Yang ketiga, kita rugi pula. Ada tiga situ. Saya beli RM10 ni, tapi saya jual kat awak RM11, saya untung RM1 je. Itu satu bentuk bi' amanah. Ya. Yang disebut sebagai murabahah. Hari ni tuan-tuan tengok kat perbankan kan, biasa dengar tak murabahah tu, ataupun komoditi murabahah. Kebiasaannya apa-apa pembiayaan yang dia buat lah. Tuan-tuan nak pergi dapatkan pembiayaan peribadi umpamanya, dia buat komoditi murabahah. Maksudnya dia tak bagi tuan-tuan pinjaman, dia beli komoditi, kemudian dia jualkan komoditi itu pada tuan-tuan secara ansuran. Kemudian sepatutnya tuan-tuan jual komoditi itu kepada orang lain untuk dapatkan cash. Dan kalau tuan-tuan nak buat, boleh cakap kat bank, saya nak komoditi ni. Kebiasaannya macam kelapa sawit ataupun apa-apa logam lah selain daripada emas dan perak. Boleh aja, tapi nyusuh kita lah. Biasa kita akan wakil kepada bank untuk jual balik kepada pihak ketiga.
Pasal dia ada broker-broker dia. Jadi kita dapatlah cash tu. Antara yang ada lah, antara kontrak yang digunakan ialah komoditi murabahah lah. Dia sebenarnya kontrak tawarruk. Tawarruk tu ialah belian pelbagai. Kita beli daripada seseorang, kemudian kita jual kepada seseorang yang lain. Dia panggil belian pelbagai atau belian tiga pihak. Dalam tawarruk tu ada komoditi murabahah lah. Komoditi murabahah ni maksudnya bank bagi tahu dia beli harga tu berapa dan berapa yang dia jual kepada kita dengan sedikit keuntungan. Tu panggil murabahah. Boleh? Ya. Okey, kadang-kadang kita ambil kadang-kadang kita tak ambil keuntungan langsung. Ya. Boleh jadi juga. Itu dipanggil jual beli amanah tauliah. Maksudnya tak ada apa-apa untung. Dan yang ketiga ialah kita rugi pula. Tadi saya jual RM10. Saya beli RM10 ni, saya jual kat awak RM10 jugalah. Saya tak ambil untung pun. Itu dipanggil jual beli tauliah. Maknanya tak ambil untung langsung. Istilah je tu, murabahah, tauliah. Cerita dia jual tak ambil untung. Istilah ni ulama yang bagi sebenarnya, bukan daripada hadis apa tak pun. Dan istilah tu dia boleh ubah. Yang ketiga kita rugi pula. Saya beli RM10 ni, saya jual kat awak RM9, rugi RM1 tak apa lah. Awak seorang je rugi, orang lain semua saya dah ambil untung. Itu dipanggil jual beli amanah yang wadi'ah. Maknanya kita jual lebih rendah daripada harga kos, daripada kepala harga pokok yang disebut sebagai ra'sumal. Ada 3 bentuk jual beli tu lah. Ya. Tak kisahlah kan, biasa orang jual beli ni nak untung lah. Mungkin ada setengah-setengah kes kita jual sama harga ataupun lebih rendah. Tapi most of all kita jual dengan sedikit keuntungan. Betul tak? Tapi kalau keuntungan banyak pun tak apa jual beli tuan. Tuan-tuan beli RM10, tuan-tuan nak jual RM10. Oh, 100% untung, tak apa. Ataupun nak jual RM20, 200% untung, tak apa juga. Boleh. Dalam Islam dia tak ada parameter, tak ada benchmark berapakah kadar keuntungan yang boleh kita ambil daripada barangan yang kita niagakan. Dia tak ada satu standard sebenarnya. Ya. Kerana sahabat Rasulullah SAW beli kambing harga 1 dinar, dia jual balik kambing dengan harga 2 dinar. Kerana sahabat Rasulullah SAW dia beli kambing dengan harga separuh dinar, dia jual dengan harga 1 dinar. Maksudnya 100% keuntungan lah tu. Urwah namanya, Beja'at, Sunan Abi Daud. Dan bila dia beritahu Rasulullah tidak berkata apa-apa. Makna itu endorsement daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata, Nabi tak buat, tapi sahabat melakukan sesuatu, baginda mengakuinya. Takrir dia panggil. Bahasa Inggeris dia panggil endorsement lah. Itu satu sunnah Rasulullah dan dia ada dalam syarak. Jadi boleh. Ya. Jadi kalau jual barang ambil untung banyak dan seumpamanya, sebenarnya tak ada masalah pun. Ya. Of course lah, kalau kita bagi tahu harga berapa, untung berapa, lagi-lagi lah dia boleh lah. Ya. Nampak? Bahkan jika ia melibatkan risiko-risiko tertentu, kadang-kadang kita jual mahal. Kita jangan samakan ada 2 kedai, benda yang sama ataupun barang yang tak ada apa-apa beza, sama aja. Kedai A jual nasi buku, kedai B pun jual nasi buku. Aku tengok nasi buku ni serupa je, tapi berapa yang ni jual RM1, yang ni jual RM1 20 sen. Oh, ini mesti tak Islami punya ni. Ya tak? Pasal apa Islam tak bagi benchmark dalam bab ni? Ya. Tak ada mana-mana ayat Quran atau hadis Nabi yang kata keuntungan awak mesti ambil sekian-sekian. Tak ada. Pasal memang practically pun tak sama antara peniaga satu dengan yang lain. Hak ni dia jual lebih mungkin sebab sewa dia lebih, costing dia begitu. Dia tak sama tu. Ya tak? Hak ni pula. Lepas tu dulu ada satu NGO. Ini satu NGO yang besar juga. Tapi sikit sebanyak dalam bab muamalah banyak yang tak betul juga. Oh, dia kata ada 2 kedai. Yang ni jual mi rebus, yang ni pun jual mi rebus. Harga sama, kuantiti tak sama dia kata. Hak ni telur buh 2 biji, hak ni telur buh 1 biji. Jadi dia kata hak buh telur 1 biji ni telah mencuri. Oh, saya jawab lalu dalam Facebook. Bukan dalam Facebook, dalam reel dia tak silap saya. Dia kata curi buat mana? Bukan saya seorang, banyak lagi, atau ada lagi penasihat-penasihat yang lain kata ni tak tepat atau tak betul. Mana boleh kata peniaga tu mencuri?
mengurangkan kuantiti tak ada masalah. Tuan-tuan dulu kuih kalau RM1 3 biji besar mana kuih? Sekarang kuih 3 biji harga mungkin sama tapi kecil je. Sebab dulu barang murah ustaz, sekarang barang mahal. Itu kita kata begitu. Tapi Islam tak letak apa-apa standard. Okey, boleh je. Jangan kita kata menipu. Orang ni tuan-tuan, kadang-kadang dia dapat hasil yang lebih. Kadang-kadang dinaikkan harga, dikekalkan kuantiti. Kadang-kadang dikekalkan harga, dikurangkan kuantiti. Macam-macam. Benda ni very open. Jadi pasal apa awak kata? Takkan NGO awak tak ada ahli-ahli yang mahir ataupun ada ilmu lah sikit muamalah ni? Takkan tak ada langsung. Tapi NGO ni pun kadang dia anti pembangkang juga sikit sebanyak saya tengok kan. Kita ni pro pembangkang pun tidak, anti pun tidak. Adalah benda-benda yang kita tak setuju. Tapi kita serahlah pada ahli-ahli tertentu. Baik, itu satu bentuk muamalah ya. Sewa menyewa sama juga. Tuan-tuan ada banyak rumah sewa kan. Tuan-tuan kena tahu juga tuan-tuan apa hakam menyewa ni macam mana. Yang nak sewa tu satu hal lah. Yang bagi sewa ni sama juga. Ada member tunjuk kat saya kontrak sewa yang dia duduk rumah tu lah. Dalam sewa tu dia tulis macam mana awak masuk, macam tu lah awak keluar. Jadi after dia nak berpindah tu dia cat macam dia baru-baru masuk dulu lah. Dan penyewa tu cakap pada dia, kontrak ni saya buat melalui lawyer saya lah. Ini Islamik ni, Islamik. Saya kata itu bukan Islamik. Mana ada macam mana awak masuk, macam tu awak keluar. Macam mana awak ambil kereta ni, macam tu lah awak kena bagi. Dari satu sudut betul, tapi dari satu sudut lain tidak betul. Dia ada satu kaedah tuan-tuan, tak masuk ibah lagi ni, tapi tak apalah, dah lalu situ kan. Dia panggil penyewa ni tuan-tuan, la yadman illa bita'addi. Dia tak perlu mengganti melainkan jika benda tu rosak sebab dia. Macam cat, dia tak boleh macam mana awak masuk, macam awak keluar, tak boleh. Sebab after 5 years, of course lah, kalau 10 years cat tu akan pudar sendiri. Jadi penyewa tak perlu cat, kecuali kalau anak dia conteng, dia kena cat balik lah. Tapi dalam keadaan biasa dia tak perlu. Ini dia kena cat sendiri, keluar modal cat sendiri. Sebab penyewa ayat dah, macam mana awak masuk, macam tu awak keluar. Tak boleh gitu. Mana kata kena cat baru, cat dia akan pudar after beberapa tahun. Jadi dia tak wajib cat balik. Ada begitulah benda-benda lain. Kalau dia buat, dia kena ganti. Dia kena ganti. Tapi kalau benda tu normal, ialah macam cat kan, setelah beberapa tahun dia akan pudar. Jadi dia tak wajib. Itu kalau kita nak faham detail pun, macam lampu-lampu, macam kipas ni pun, maintenance sebenarnya di atas orang yang bagi sewa. Lampu ni after 3 or 4 years dia akan mati. Jadi kalau mati, penyewa. Anak-anak kalau rumah bocor, itu penyewa, itu yang bagi sewa. Bolehlah penyewa tu repair dulu. After that, tukang sewa, yang bagi sewa dia kena bayar balik, ataupun dikurangkan bayaran sewa pada masa akan datang. Pasal kerosakan yang dilakukan, pasal kerosakan yang berlaku tanpa kecuaian atau perbuatan penyewa, dia tak wajib menggantikan. Jadi nak tengok macam tadilah, macam cat, macam bocor, apa-apa kerosakan lah. Kalau kita suruh penyewa tu ganti, maksud kita sudah dianggap zalim kepada dia. Dan kalau kita tak bayar, dia anggap kita dapat bulan-bulan, patut kita kurang kan. Kita sudah dikira memakan harta yang tidak halal lah. Jadi kena tengok juga hak mana ada harta sewa tu lah. Cerita dia kena tengok. Okey, jadi sewa menyewa itu satu bentuk muamalah komersial, kerana biasa kita bagi sewa, kita nak untung lah kan. Hatta Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, dia ajar kepada kita bagaimana nak biarkan duit ataupun nak dapatkan keuntungan dalam sesebuah aktiviti muamalah. Nombor 1 dia buat jual beli, nombor 2 sewa menyewa, yang ketiga pelaburan. Dalam bahasa Arab kita panggil qirat. Imam Ghazali masukkan juga tu.
Selain pada jual beli, selain pada sewa menyewa, kita melabur. Kalau jual beli perlu ada produk, tak ada produk tak boleh nak jual. Sewa menyewa pun sama juga, perlu ada harta, aset, ada rumah, ada tanah, kau boleh bagi sewa. Kalau tidak, saya nak sewa. Tapi kalau kita tak ada semua itu, tapi kita ada duit, zaman dulu ada dinar, ada dirham, sekarang ada wang kertas lah ya. Okay. Mungkin kita boleh bagi pada orang untuk dia usahakan, kita ambil lah sebahagian hasil, boleh ya? Cuma tak boleh secara tetap RM nya. Kalau persentif boleh. Awak melabur 1,000 ya, awak akan dapat 1% daripada sumbangan awak based on keuntungan, itu boleh. Tapi semata-mata 1%, itu riba. Banyak kat internet sekarang ni, platform yang ada ni kan, 1% sebulan ya tak, 2% sebulan, tu tak boleh. Itu bukan patuh Islami tu, itu riba. Kerana bila kita bagi duit untuk diusahakan oleh seseorang, dia tak boleh ada, nombor satu, jaminan wang dipulangkan. Yang kedua, dia tak boleh ada pulangan tetap daripada sumbangan kita, bukan daripada keuntungan si peniaga. Itu jadi riba. Hakikatnya kita bukan melabur, tapi kita memberi pinjam. Dan bila kita bagi pinjam, kita tak boleh ambil untung ya. Ada orang tunjuk kat saya satu kontrak perniagaan yang dia nak buat di Terengganu, niaga ayam. Sekarang ni ada banyak kontrak farming, kontrak-kontrak yang macam niaga ayam ya. Sekarang ni pun ada kat Johor ke kat mana, dia kata patuh syariah. Beli ayam, dia tolong belakan ya tak. Satu ayam contoh RM5, belilah RM1,000. Ramai orang masuk. Tapi bila kita tengok dia punya kontrak tu kan, tak patuh syariah. Pasal bila saya beli ayam, saya kena tahu ayam saya. Awak ada 100 orang pelabur contohnya, semua beli ayam, macam mana awak tentukan ayam si pelabur tu? Awak boleh kutip duit si pelabur untuk beli ayam, untuk awak beli ayam. Tapi dia tak boleh setiap ayam tu dia mesti ditentukan, kalau tidak jadi orang. Jadi kita tengok in spesifik dalam grup kita ni, kita bincang. Saya ada grup malah tuan, dengan penasihat syariah apa semua. Saya ni tak ada ilmu, follow belakang aja. Tapi kita tengok dia orang bincang kan ya. Kontrak-kontrak farming ni kadang-kadang takut tak farming mana pun, money game je. Money game ni makna lepas tu kena pergi tengok. Kalau dia kata dia buat kontrak farming, pergi tengok ladang dia ada ke tidak. Hari ni banyak jenis scammer-scammer ni, kadang-kadang dia bukan scammer tapi dia buat money game. Money game ni mana dia rolling duit mana ada je. Macam dia ampang gitu kan, yang apa nama, apa NGO yang Azmi Yusof header dulu, apa dia panggil, dia buat kutu kan. Siapa yang dapat cari orang masuk atau bayar kutu dalam syarikat ni, dia dapat insentif. Boleh ke? Undang-undang pun tak boleh, Islamik pun tak boleh ya. Pasal apa undang-undang tak boleh? Memang undang-undang negara tuan-tuan tak membenarkan kutu, terutama kalau dilakukan oleh syarikat. Tapi kalau adik-beradik boleh, kawan-kawan boleh, yang tak ada apa-apa bisnes kat situ. Tapi kalau buat kutu, bisnes, syarikat, memang undang-undang salah punya. Memang ada larangan, ada akta dia, tak boleh ada wang kutu lah, mana di bisneskan. Yang kedua, Islamik memang tak boleh dah. Awak buat bisnes melalui kutu gitu, tak ada produk apa pun, betul-betul duit. Macam mana awak bagi insentif kat dia? Daripada duit kutu ni dia bagi, tak boleh. Bahkan kutu tu sendiri, kalau di sisi para ulama, dia ada dua, satu yang membenarkan, satu tidak membenarkan. Dia tak benar tu pasal apa? Pasal ada kontrak pinjam-meminjam di situ. Aku pinjam kamu, mu pinjam aku. Aku pinjam kamu, mu pinjam aku. Dia tak boleh. Dia panggil kuruk mutabadilah. Tapi adalah segelintir ulama yang agak longgar. Dia kata kalau tidak membawa apa-apa perkebalahan, pergaduhan, tak ada buat bisnes apa-apa, dia kata boleh setakat kawan-kawan, adik-beradik untuk bantu-membantu sesama kita. Dia benarkan. Yang tu kita guna perkara ni di peringkat wilayah, fatwa yang tempatan ni kan. Jadi kalau kutu nak buat member-member boleh ya. Tapi dia kena ada dokumen juga sebenarnya tuan-tuan. Dia tak boleh main mulut aja, dia kena ada dokumen. Di mana bila kita masuk, kita kena bagi komitmen untuk kita teruskan kutu tu sampai habis. Dia panggil wa'ad. Macam bank buat hari ni banyak wa'ad lah ya. Kena ada lah dokumen tu, sekurang-kurangnya setiap orang kena sign. Jadi kita ada itu pun disyariatkan begitu ya. Baik, itu
sewa menyewa, lepas tu pelaburan kan. Jadi kalau tuan-tuan nak melabur pun ada duit, tak adalah juta-juta pergi kat bank nak buat fixed deposit. Itu pun satu pelaburan. Fixed deposit ni tuan-tuan, dia ada paling rendah berapa? 3 bulan. Saya dulu ada masuk fixed deposit juga kat RHB Islamik punya. Jadi cari hak Islamik lah. Kalau tuan-tuan pergi melabur tempat yang tidak Islamik, tuan-tuan sebenarnya memakan riba. Sebab tuan-tuan bagi pinjam, tuan-tuan bukan melabur, tuan-tuan bagi pinjam. Sebab bank dah jamin siap-siap, after 3 bulan tuan-tuan akan dapat sekian-sekian RM daripada tuan-tuan punya sumbangan. Tapi kalau tuan-tuan pergi kat Islamik, sebenarnya duit tuan-tuan bank ambil, bank pergi beli komoditi di bursa daripada pihak A. Komoditi tu dia jual, komoditi tu dia beli daripada tuan-tuan. Tuan-tuan hakikatnya bukan bagi duit kat bank, tuan-tuan bagi komoditi. Tuan-tuan bagi duit kat bank, bank tolong belikan komoditi. Komoditi tu bank beli daripada kita lah. Jadi hakikatnya bukan kita bagi duit pada bank, kita jual komoditi secara angsuran kepada bank. Sebab itu kalau tengok zahirnya macam tak ada beza lah. Fixed deposit ada persen siap-siap, Islamik pun ada persen siap-siap. Sistem dia tidak sama, cara dia buat tu tak sama. Macam kita kata denda lah. Tuan-tuan kalau buat apa-apa pembiayaan, hutang dengan orang, memang tuan-tuan kena bayar balik. Dan bila tuan-tuan tak bayar balik, ataupun lambat bayar, tak bagi komitmen, default data seumpamanya, tuan-tuan memang kena tindakan-tindakan tertentu. Oh lah, serupa Islamik dengan konvensional pun, denda juga. Ya tak? Tak ada beza apa-apa. Memang pun. Ya. Layul wajid yuhallu irduhu wa uqubatuh. Nabi kata siapa-siapa yang boleh bayar, tiba-tiba dia tangguh bayar, boleh diambil tindakan dan denda kepadanya. Nabi benarkan. Cuma ada tata cara dia lah. Betul tak? Tapi denda tetap denda. Malah memang ada akta kerajaan. Kalau kita tak mampu nak lansaikan, dia Islamik ni, walaupun dia Islamik pun dia tingkat juga dengan akta-akta yang ada sejak berdulu lagi. Ya tak? Ala kulli hal, denda tak ada masalah. Dalam Islam pun suruh denda ataupun benarkan denda. Ya. Awak tak bayar zakat, bila pemerintah ambil zakat daripada awak, dia boleh ambil lebih. Itu satu bentuk denda dalam Islam. Boleh. Dah ada hadisnya. Denda boleh je. Ya tak? Sebab bila kita buat satu pembiayaan atau hutang, kita committed untuk selesaikan hutang itu. Kalau kita tidak mampu, barulah kita boleh deal balik. Bank pun sama juga. Kalau tuan tak boleh bayar, tak mampu bayar, nak kurangkan komitmen, dia akan buat kontrak yang baru, bagi kurang lagi tuan-tuan punya installment dan dipanjangkan tempohnya. Ni kalau tuan-tuan tak boleh bayar, diam aja, dia tarik ya. Ya tak? Okey. Jadi pelaburan ya. Ada mungkin ada lagi yang lain. Itu satu slot muamalat. Satu slot yang lain dipanggil muamalat charity. Ya. Macam saya buat PhD, saya buat wakaf ya. Endowment. Apa-apa yang berusaha kebajikan, dia bukan macam yang komersial tadi. Kalau komersial tadi, dia punya objektif ialah keuntungan dan dia melibatkan pertukaran. Aku bagi barang, mu bagi duit. Aku bagi duit, mu bagi keuntungan. Sebab kau usahakan tu pelaburan lah. Aku bagi rumah, kau sewa, kau bagi aku duit. Macam itulah cerita dia. Pasal memang kita punya objektif ialah duit. Dan dia pertukaran dua pihak. Ya tak? Bukan hanya jual beli, saya menyewa pelaburan, bahkan upah bahkan. Upah. Rumah saya rosak ni, awak tolong repair. Ya tak? Dia pun repair. Dia dapat duit. Itu juga satu bentuk muamalat komersial. Bahkan hari ni ramai yang kaya raya sebab ada syarikat kontraktor buat rumah sana, repair rumah sana. Betul tak? Kita ada member yang dulu-dulu biasa-biasa aja, after 15 years, jadi jutawan sekarang buat kereta pun besar-besar lah, mama. Itu satu upah kan. Dia repair ke apa, dia ambil upah, dipanggil ijarah. Sama juga. Itu satu bentuk komersial. Satu lagi tuan-tuan, dia muamalat yang bersifat charity. Dia objektif dia bukan keuntungan dan dia tak melibatkan pertukaran, dia hanya pemberian satu pihak. Salah satu Haji cakap hibah tu lah. Wakaf pun sama juga. Ya tak? Wakaf dia ada 4 sebenarnya. Wakaf, hibah, wasiat, faraid. Cuma faraid ni tuan-tuan, sebagai ulama letak dalam muamalat kerana dia dianggap satu bab lah daripada muamalat, kerana ia melibatkan harta.
Kadang-kadang ulama letak dalam bab pernikahan, dalam bab munakahat, ya, dia duduk situ faraid ni, dalam babul mawaris. Tapi saya ingat sebahagian besar letak dalam muamalat, cuma duduk dalam charity, duduk dalam kebajikan. Kerana faraid ni pun satu bentuk kebajikan, tapi dia kebajikan wajib. Kalau wakaf tak wajib. Awak ada harta lebih, awak nak wakafkan, wajib ke? Tak. Hukum wakaf sunnah. Sama juga dengan hibah. Hibah dia tak wajib. Awak ada harta lebih ataupun nak bagi harta awak pada seseorang, awak bagi je lah, ya? Tak wajib. Wasiat pun sama juga. Saya pesan, kalau saya mati rumah ni bui pada fulan bin fulan, tapi tak boleh ahli waris lah, kerana wasiat tak boleh kepada waris. Apa maksud wasiat? Wasiat ni pemberian selepas kita mati. Kita bagi sekarang, tapi dia berkuat kuasa selepas kita mati. Itu panggil wasiat. Dia lebih kurang hibah aja bezanya. Hibah ni pemberian semasa hidup, wasiat ni pemberian selepas mati, ya. Hibah ni kita bagi terus kuat kuasa secara am lah, walaupun ada hibah yang lewat dia punya kuat kuasa, ada juga. Nanti saya beritahu. Tapi cara umumnya hibah ni kita bagi dia jalan terus. Dia terus berkuat kuasa. Adapun wasiat ni dia kita bagi, kemudian dia berkuat kuasa selepas kita mati. Lepas aku mati rumah ni bagi, itu wasiat. Ataupun aku wasiatkan, itu maksudnya lepas kita mati lah. Selagi kita mati, harta tu masih kita punya. Tiga ni tuan-tuan, dia tak wajib lah sunnah. Wakaf, hibah, wasiat. Satu lagi faraid. Faraid juga pemberian satu pihak, daripada orang yang mati kepada orang yang hidup di kalangan waris-warisnya. Tapi dia adalah pemberian yang wajib. Pemberian satu pihak, selepas mati juga, tapi dia pemberian wajib. Sebelum mati awak boleh buat apa-apa lah kat harta awak, pasal awak punya. Awak nak hibah ke, awak nak sedekah ke, awak nak wakaf ke, suka hati awak lah. Cuma awak jangan rosakkan saja. Itu tak dibolehkan. Kadang-kadang boleh jadi makruh, kadang boleh jadi haram, kerana harta tak boleh dirosakkan tanpa apa-apa keperluan. Ada seorang pak ustaz tu, dia kata mak bapak mati, kalau boleh kain-kain baju dia sedekah lah. Kalau tak nak sedekah ataupun payah sangat, dia kata bakar je. Saya ada banyak kes orang tu diserang saka daripada baju mak bapak dia. Lepas tu saya suruh bakar baju mak bapak dia tu, kata sembuh, dia kata. Saya pun komen lalu, doktor ni, saya kata boleh ke bakar baju orang yang mati macam tu? Kan membazir tu. Baju duduk dekat, saka duduk kat baju ke? Lepas tu masa kita bakar baju tu, dia tak lari. Oh bodoh kita, mojing ni. Repek. Ya tak? Kain-kain baju ni biasanya orang tak ambil lah. Biasa orang buat pelepasan. Ada orang bagi pada anak nombor 2, bagi anak. Siapa nak baju mak ni ambil lah. Kita mudah-mudah lah, boleh. Biasa kalau duit kita bagi. Kalau harta yang besar-besar kita bagi. Alah takat kecil-kecil kan, kain baju, pinggan mangkuk mak kita, biasa siapa nak dia ambil, boleh. Tapi kena persetujuan. Ada 5 orang adik-beradik, ni kain baju mak ni macam mana ni, pinggan mangkuk semua, kita bagi-bagilah, siapa nak dia ambil. Boleh, awak ambil hak ni, mu ambil hak ni, aku ambil hak ni. Itu dia panggil buat persetujuan am, ataupun kata sepakat antara masing-masing. Dan siapa yang tak nak, dia buat pelepasan. Aku tak nak, aku tak nak, itu dia buat pelepasan. Tak ada dokumen pun tak apa, cakap mulut aja. Ya tak? Mungkin baju ni orang tak nak ambil tu. Ayuh kita ni kan dulu ya, belajar silat ke apa ke kan, kadang-kadang dia takut ada benda pelik-pelik kan. Baju tak nak. 5 adik-beradik, 5 orang tak nak baju tu. Habis tu bakar lah. Sedekah lah kat orang. Ya tak? Bahkan ada juga sentimen orang kita ni, kalau orang nak sedekah baju, daripada baju orang mati, dia tak nak ambil. Takut saka lah, apalah. Benda lah. Tak betul tu. Ingat jin tu bodoh sangat ke? Dia duduk kat baju. Lepas tu, dia tak lari dah. Janganlah begitu. Ya? Kadang-kadang tak ada apa-apa connection pun. Kadang terlebih sangat saka sana, saka sini. Takut sangat saka tu. Tak? Takut kucing ya? Patut jin takut kita. Kita khalifah nak takut ke dia buat apa? Kalau ikut standard Qurtubi tuan-tuan, jin tak boleh memudaratkan manusia. Jin tak boleh memudaratkan manusia. Mana ada dalil daripada Quran dan hadis Nabi jin memudaratkan manusia? Bahkan syaitan sendiri. Tak ada. Betul tak? Kalau jin boleh memudaratkan manusia, dia tak pilih orang tuan-tuan. Semua orang akan sakit, tak boleh ibadah pada Allah.
Ni sakit jantung daripada jin. Darah tinggi daripada jin. Dia tak setuju. Dia kata darah tinggi daripada garam. Tak betul dia kata. Daripada jin. Saya dah banyak dah ubat orang. Tutup dah hospital yang ada tu. Semua salahkan jin, ya tak? Okey. Balik pada Haji cakap hibah kan. Hibah ni very simple tuan. Hibah ni adalah i'ta'ul mal fi halil hayah. Memberikan harta ketika kita hidup. Itulah makna hibah. Dan hukumnya digalakkan dalam syarak. Supaya kita hibahkan harta kita kepada orang lain. Dan hibah ni tuan-tuan, dia tak tertentu kepada sesiapa. Dia boleh diberikan kepada siapa saja yang tuan-tuan mahu. Kalau wasiat tak boleh pada waris. Nak wasiat pada anak tak boleh. Wasiat pada isteri tak boleh. Ataupun isteri nak siap wasiat pada suami tak boleh. Tapi kalau hibah ni dia agak fleksibel. Tuan-tuan boleh saja hibah kepada sesiapa. Nak hibah pada anak, nak hibah pada tu. Sebab hibah ni dia bagi masa hidup. Kalau wasiat bagi lepas mati, dia tak boleh. Dia clash dengan faraid tu. Tapi masa hidup dia tak clash. Ada orang tanya, Ustaz, apa beza hibah dengan sedekah dan hadiah? Sama saja. Tiga-tiga ni benda ni dia sama. Sedekah ke, hibah ke, hadiah ke, ya, cuma ulama bezakan. Kalau hadiah ni mana kita bagi pada kawan-kawan, jiran-jiran, sekadar untuk nak merapatkan hubungan dia, nak bagi dia baik dengan kita. Dan biasanya ia melibatkan harta yang kecil-kecil. Bagi pen sebatai, duit 100 riyal, itu dipanggil hadiah. Sedekah pula ialah pemberian kepada orang-orang miskin, ya. Macam tu juga ada orang bagi kat orang miskin 1 juta, ada. Rumah sebutir ke, Haji ada rumah 2 butir, sebutir bagi fakir miskin, ada. Yang ketiga hibah. Hibah ni berbeza dengan hadiah dan juga sedekah. Ialah hibah ni pemberian kepada seseorang, memang untuk dia menafaatkan harta-harta kita, dan dia melibatkan properti tertentu yang memang ada nilai yang besar lah, seperti rumah, seperti kereta. Kalau duit pun ribu-ribu, itu dia panggil hibah lah, ya. Dan kita tak bagi kepada fakir miskin, tak bagi jiran-jiran. Kebiasaannya hibah ni kita bagi kepada anak beranak dan saudara terdekat. Dan konteks hari ni kita bagi pada anak-anak lah biasanya, termasuk anak akak. Tuan-tuan kalau ada anak akak kan, dia kalau tuan-tuan mati tak ada faraid, ni banyak kes juga, tuan-tuan bagilah hibah kepadanya apa-apa harta yang tuan-tuan nak bagi, ya. Baik. Jadi hukum dia sunnah tuan. Tuan-tuan bagi hibah, tuan-tuan dapat pahala kerana dia dalam konteks sedekah dan hadiah juga. Memang digalakkan, ya. Itu dua hukum dia, ya, sunnah. Dalam Quran tak ada ayat yang spesifik tentang hibah, tapi ulama ambil ayat-ayat yang merujuk kepada infak ataupun sedekah, kan, ya. Mana-mana ayat tentang infak, mana-mana ayat tentang sedekah, itu juga boleh digunakan dalam hibah sebenarnya, ya. Boleh saja. Dan hadis Nabi hibah ni ada banyak lah. Antaranya lah hadis diriwayatkan Sahih Bukhari dan Muslim daripada Nu'man bin Bashir, di mana ayahnya menghibahkan kepadanya seorang hamba. Atani abi abdan. Nabi bagi pada aku seorang hamba lah, ya. Kemudian mak dia pergi jumpa Rasulullah. Nu'man bin Bashir kata, bapa aku bagi hamba kat aku. Lepas tu mak aku pergi tanya Rasulullah, boleh tak gini ni? Dia pergi tanya Nabi. Kemudian Nabi pun bila diberitahu bahawa Nu'man bin Bashir ni diberikan hamba oleh bapaknya. Pasal hamba ni tuan-tuan dah konteks dulu dia harta, ya. Harta, ya. Dan Nabi larang membebaskan hamba jika dia tidak ada harta yang lain. Dia konteks dulu hamba ni harta. Jadi dia bagi hamba kat anak dia. Dia hadiah lah. Dia hibah lah, dia hibah. Bagi tahu kat Nabi. Nabi pun tanya bapa Nu'man bin Bashir, anhalta kulla waladika bihaza, adakah kamu beri hibah kepada anak-anakmu seperti ini? Nu'man bin Bashir ni mengurus seorang hamba, orang lain mengurus apa?
ada wiga-wiga hak lain. La, tak ada, dia kata. Dan Nabi pun berkata kepadanya, ittaqillah fi waladika. Takutlah kepada Allah dari sudut pemberian kepada anak-anakmu. Jadi based on that hadis, antara perkara yang kita perlu tengok juga ialah dia panggil al-adalah awit taswah fil hibah. Bila kita hibah ni kena adil lah. Maksud tak boleh anak yang kita suka kita hibah, anak kita tak suka tunggu faraid atau kita tidak beri apa-apa. Nanti akan menjejaskan hubungan di kalangan mereka. Mana bagi tu bagi adil. Dan memang majoriti para ulama mengharamkan kita hibah di kalangan anak-anak kita secara tidak sama rata atau tidak adil. Tengoklah, mungkin tak boleh lah nak 100% sama, tapi kena tengok. Based on that hadis lah ya. Nampak? Jadi cerita dia begitu. Ya. Tuan-tuan ada nak hibah apa-apa. Saya ada member dah meninggal. Dia ada 3 orang anak perempuan. Memang dia dah hibah siap-siap pada anaknya before dia mati. Dia pencen tu, dia bagi 3 rumah, dia ada 4 rumah. Rumah bukan rumah besar-besar pun. Kat sini ada rumah flat, kat Damansara ada rumah flat, ada 2 rumah lagi saya ingat. Satu flat, satu teres. Satulah cerita dia. Sebab dia sakit tu segi rumah dia. Jadi 4 rumah ni, rumah dia duduk dia bagi kat bini dia, 3 rumah lagi tu dia bagi kepada anak perempuannya. Ya, kalau dia mati, dia tak ada anak lelaki, nanti harta akan pergi kepada orang lain. Jadi dia hibah siap-siap. Bagi saya tidak ada apa masalah sama sekali. Boleh hibahkan. Tapi bila dia hibah, dia kena bagi tahulah pada anak dia, ni abah beri rumah ke awak ni. Kemudian dia tukarlah nama. Sebenarnya tak sebut pun tak apa. Apa bezanya tu? Hibah ni tuan-tuan, tak lafaz pun tak apa. Jadi anak tuan-tuan tahu, tuan-tuan beri kepadanya, dan kalau tuan-tuan dah tukar nama, dah is okay. Tak ada siapa yang boleh rungkai lagi pasal dah ditukar nama kan. Isu dia kalau tuan-tuan hibah pakai mulut, lepas tu tak buat apa-apa, nama tak tukar apa gitu gini, tu ada masalah sikit lah. Kalau boleh tuan-tuan dah hibah tu, tuan-tuan terus buat tukaran lah dari sudut pemilikan. Ownership tu tukar terus, tak ada siapa yang boleh ganggu gugat after this ya. Tapi jangan tukar nama saja, anak tu pun tak tahu. Itu dari sudut Islam ada masalah juga tu ya. Tak lafaz tak apa, tapi sekurang dia tahu bapak dia bagi harta tu kepadanya. Dan kalau boleh dia dipanggil dah melakukan tasarruf kepada harta itu. Mana kalau rumah dia duduk sekejap, dia duduk sehari ke 2 hari ke. Kalau kereta atau motosikal dia pakai dah. Kalau bui tapi tak pakai, bui saja dah, tak lafaz, pakai pun tak, dia panggil tidak qabat atau tidak tasarruf. Sebagai ulama kata tidak sah, tapi saya ingat majoriti kata sah, okey je. Atalah konteks hari ni pun kalau kita dah bagi nama pun dah tukar, dia pun tahu kita bagi ke dia, maka tidak ada apa masalah sama sekali ya. Jadi hibah ni dia very simple ya. Sekarang ni tuan-tuan ada hibah yang baru yang disebut sebagai hibah bersyarat ya. Hibah ni pun tuan-tuan nak tengok juga. Macam KWSP, penama-penama yang dimasukkan tu, itu hibah juga, tapi hibah amanah. Dia cuma beri kepada tuan-tuan sebagai dia panggil apa, pemegang amanah untuk bahagikan duit tu secara faraid. Mentang-mentang dia taruh nama kita, maka kita ingat kita punya hibah-hibah kan. Tak, itu dipanggil hibah amanah. Dia cuma menamakan tuan-tuan, istilah ni tak ada apa-apa, nama je hibah, tapi amanah. Maknanya dia bagi pada tuan-tuan untuk tuan-tuan bahagikan secara faraid. Kebiasaannya suami dia akan namakan isterinya atau dia namakan anak-anaknya. Bukan anak dia punya tau, dia tertaruh nama anak nombor 1. Anak nombor 1 memang ada hak untuk pergi ambil saja. Dia pergi ambil, tapi dia tak boleh guna sendiri lah, dia kena bagi. Sebab tu dia bagi hibah amanah. Kalau hibah tabah haji itu hibah mutlak, itu hibah mutlak. Tapi selagi apa nama pendeposit tak meninggal, duit tu masih duit dia. Cuma kalau dia meninggal, duit tu akan jadi hak orang yang diberi hibah. Dan kalau orang yang diberi hibah tu mati, duit tu akan balik juga, akan balik kepada pendeposit semula. Itu dipanggil hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni ialah hibah dalam konteks semasa yang
berbezalah dengan konteks hibah yang sedia ada. Mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, hibah bersyarat haram. Kerana dia kata hibah begini sebenarnya dia bukan hibah. Dia bukan hibah. Yalah, ada bagi, lepas tu letak syarat. Hibah bersyarat ni kan, saya bagilah harta nikah awak. Sebulan aja. Lepas sebulan awak bagi saya balik. Dia kata tak sah lagu tu. Kalau hibah bagi. Tapi kalau hibah begitu boleh. Boleh. Hari ni boleh. Terutama kalau ada dokumen, tuan-tuan ada lawyer ke apa, boleh. Hibah bersyarat dalam konteks tempatan sudah dibenarkan. Boleh. Ya, di atas dasar-dasar tertentu lah. Banyak tuan-tuan hari ni mak ayah bagi harta ke anak dia. Belum mak pok dia mati je wadah. Lepas tu tak cara kau mak pok dia. Betul tak? Jadi mak bapak boleh bagi harta kepada anaknya. Aku beri tanah ni kamu dengan syarat, mu tak boleh jual sampai aku mati. Boleh? Dia bagi hibah bersyarat. Aku bagi harta ni padamu dengan syarat mu kena jaga aku. Kalau mu tak jaga aku, mu aku sakit hati ke apa, harta ni boleh kat aku balik. Boleh. Tapi kena ada dokumen lah. Cakap-cakap mulut tak pakai salaman. Hibah-hibah bersyarat dibolehkan dalam apa bentuk sekalipun jika ia menepati keperluan dan kemaslahatan tertentu. Boleh. Macam hibah-hibah yang baru sekarang ni dipanggil hibah harta gadaian. Boleh. Harta-harta yang belum lagi dihabiskan pembiayaan di bank boleh buat hibah. Saya ada rumah. Ya tak? Rumah ni nama saya. Kalau saya mati, saya nak rumah ni boleh kau bini saya. Tak boleh tu, wasiat. Tak, ini bukan wasiat. Ni dipanggil hibah harta gadaian. Dia satu bentuk hibah bersyarat pada hari ini. Tapi tuan-tuan kena pergi jumpa lawyer syar'i. Dia ada dokumen-dokumen dia. Buka hibah bersyarat berkenaan. Boleh. Dengan syarat bila tuan-tuan mati, rumah tu boleh dilasaikan. Sama ada dengan takaful ataupun tuan-tuan ada sumber-sumber yang lain. Macam tuan-tuan ada takaful nyawa, hibah nyawa, insurans nyawa kat luar tu kan boleh. Sebab yalah, rumah ni kadang ada insurans. Tapi insurans rumah tuan-tuan nak tengok MRTT dengan MRTA tu dia cover tak bila tuan-tuan mati. Kadang dia cover tak habis. Ataupun tuan-tuan buat rumah pembiayaan 30 tahun tapi insurans cuma 10 tahun. Ada orang dia tak tahu. Dia beli rumah buat ni 30 tahun tapi insurans cover 10 tahun. Dia tak tahu. Patut rumah aku murah dia kata. Ya, bagi cover mana bila tuan-tuan mati, rumah tu diselesaikan sama ada dengan insurans rumah tu ataupun tuan-tuan ada insurans lain. Maka tuan-tuan boleh buat hibah seumpama ini. Buatlah. Jadi bila tuan-tuan mati, tuan-tuan nak rumah ni jadi milik tuan-tuan, milik isteri tuan-tuan ataupun anak tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak lepas tuan-tuan mati dia difaraikan. Nanti tuan-tuan mati kan, mungkin tuan-tuan ada bapak lagi, tuan-tuan tak naklah pergi ke ayah tuan-tuan. Ayah tuan-tuan tu dah kaya dah. Ataupun tak tahulah kan. Dia boleh hibah macam tu. Harta yang belum habis lagi bank, tuan-tuan boleh buat hibah. Hibah bersyarat. Ya, pergi jumpa lawyer syar'i, cakap saya nak buat hibah bersyarat harta gadaian. Harta masih pembiayaan. Dia pun bagilah dokumen apa gitu gini. Jadi bila tuan-tuan mati, dia akan buat proses hibah di mana rumah tu akan dihibahkan kepada siapa yang tuan-tuan mahu. Mungkin tuan-tuan nak bagi kat anak ke. Macam saya kan anak perempuan seorang. Saya masih ada bapa, saya ada adik-beradik, saya ada pak saudara. Jadi kalau saya mati, anak saya hanya dapat sebab kecil daripada harta. Kecil je. Isteri sama juga. Jadi dia akan pergi pada bapa saya. Kalau bapa saya tak ada, dia akan pergi pada bapa saudara saya. Boleh jadi dia akan pergi pada adik-beradik saya. Pasal saya tak ada anak lelaki, saya ada anak perempuan aja. Jadi kalau saya nak bagi harta saya pada anak saya bila saya mati nanti, melalui jalan wasiat tidak boleh. Tapi kalau melalui hibah bersyarat boleh. Adalah kebaikan-kebaikan tertentu di situ. Walaupun orang yang konservatif, yang betul-betul mazhab Syafi'i lah kononnya, dia kata tak boleh, tak sah. Awak kata tak boleh. Dunia pakai, Malaysia pakai. Ya, cerita dia gitu lah. InsyaAllah ta'ala lama dah pula. Boleh ada nak tanya apa-apa tak? Jelas jadi haji nak buat hibah boleh aja. Hibah saya pun boleh juga. Walaupun saya tak ada kena-mena dengan haji. Mana tahu nak bagi asal rumah sebiji. Alhamdulillah. InsyaAllah ta'ala ya. Tapi in detail dia ada lagi. Tapi dia tak rumit. Buat hibah ni dia very simple.
Cuma kalau dalam konteks hibah semasa dia agak teknikal sikit, dia agak rencam ya. Dia punya syarat-syaratnya. Tapi secara amnya hibah ni dia simple saja. Dia hanya melibatkan 4 rukun saja. Si pemberi hibah, si penerima hibah, harta hibah dan juga lafaz hibah. Ataupun apa-apa bentuk kontrak yang dilakukan. 4 rukun je. Ya. Dan hibah ni tuan-tuan, bila tuan-tuan beri, tuan-tuan tak boleh ambil balik. Ya. Melainkan kalau pada anak tuan-tuan. Bagi ke anak boleh ambil balik. Ya. Sebagai ulama membenarkan adalah hadisnya. Tapi nak cerita boleh. Tapi kalau orang lain tak boleh tuan-tuan dah bagi, tuan-tuan tak boleh ambil balik. Terutama kalau dia dah ambil harta tu. Tapi kalau tuan-tuan bagi, dia tak ambil lagi. Aku bagilah motor ni kamu. Ya tak? Motor duduk mana? Duduk KL. Duduk Kelantan. Dia tak ambil lagi motor tu. Nama pun tak tukar lagi. Tiba kita tukar fikiran. Tak jadi hibah kamu. Lafaz dah tu. Aku bagi motor ni kamu. Saya terima motor. Tapi motor dia tak ambil lagi. Duduk Kelantan. Tuan-tuan, aku tak siap. Batal balik lah. Boleh. Hibah ni tuan-tuan, dia boleh dibatalkan. Dengan syarat penerima hibah belum ambil lagi harta tu. Ya. Nampak? Jadi ada kelonggaran di situ. Tapi kalau dia ambil dah, dia panggil qobat. Qobat ni maknanya dia sudah pegang benda tu. Maka tak boleh hukum dia haram lah. Dan Nabi kata al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi summa ya'ud fi qi'i. Nabi SAW Muslim tu Nabi kata daripada Abbas, orang yang menghibahkan sesuatu kepada seseorang kemudian dia ambil balik, Nabi kata seumpama anjing yang dia ludah kemudian yang dia muntah kemudian dia makan muntah dia tu balik. Jadi ulama buat kesimpulan haram lah. Macam kita sedekah lah, sedekah ambil balik mana boleh. Ya tak? Kita hadiah ambil balik mana boleh. Ya. Hibah juga begitu. InsyaAllah ta'ala. Ada nak tanya apa? Tak ada? Ada soalan? Cukup tu? Matahari dah timbul dah. Aku Luqman Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup penjelasan kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah. Ente dah habis sekolah tak? Tak habis lagi? SPM? Tahun SPM? Al-Imran. Ini macam surah Al-Imran.